Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami, kumpulan 14 akan membentangkan mengenai projek mini kempen kita semula peringkat sekolah yang mana diadakan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti Sungai Asap B, Gua Musang, Kelantan. Pembentangan ini adalah untuk subjek sekolah dan masyarakat, dan pensyarah kami adalah Dr. Muhammad Azmi bin Wadin. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Nur Ain binti Ahmad. Yang kedua ialah Siti Nur Aini binti Daud. Yang ketiga ialah Afiata Syikin binti Muhammad. Dan yang keempat ialah Siti Nur Afifah binti Nuzula. Okey, seterusnya saya teruskan kepada pengenalan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, maksud kempen ialah segala usaha iaitu kegiatan dan tindakan yang dirancangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan penerangan, rayuan dan lain-lain untuk mempengaruhi pendapat umum atau mendapatkan sokongan umum terhadap sesuatu matlamat dan lain-lain. Yang semula pula ialah proses menukar bahan buangan kepada bahan dan objek baharu. Manakala proses kita semula merangkumi pelbagai bahan seperti kertas, barangan kaca, plastik, aluminium dan lain-lain lagi yang diproses supaya dapat digunakan semula. Oleh yang demikian, dapatlah kita simpulkan bahawa kempen kita semula ini adalah satu proses penerangan pada masyarakat supaya mengintai semula sisa buangan untuk dijadikan bekalan baru dengan menggunakan bahan yang sama. Okey, seterusnya ialah persediaan projek. Projek ini kami namakan projek mini kempen kita semula peringkat sekolah, yang mana tempohnya adalah selama 3 hari bertarikh daripada 21 hingga 23 November 2023, dan tempatnya adalah di Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK Sungai Asap B, Gua Musang. Kempen ini melibatkan PPDK Sungai Asap B dan juga PPDK Bertambaru. Seterusnya kita lihat kepada objektif utama projek. Yang pertama, memberi pendedahan tentang pentingnya amalan kita semula. Yang kedua adalah memupuk kesedaran dalam diri masyarakat, khususnya pelajar, untuk mengitar semula barangan buangan secara optimum dan mengurangkan penggunaan bahan mentah. Dan yang ketiga adalah membina kemahiran berkolaboratif dan pemikiran kreatif dalam kalangan para pelajar dalam mencipta produk baharu hasil daripada bahan buangan terpakai. Untuk aktiviti ini kami sasarkan kepada semua pelatih PPDK Sungai Asap B, Gua Musang, dan 6 orang pelatih dari PPDK Bertambaru, Gua Musang. Bilangan pelatih yang terlibat dalam projek mini adalah seramai 20 orang yang terdiri daripada 8 orang pelatih perempuan dan 12 orang pelatih lelaki. Sebenarnya pelatih ini adalah terdiri daripada pelajar OKU yang bertempat di PPDK Bertambaru dan juga Sungai Asap B, Gua Musang. Tapi kita panggil mereka semua ni adalah sebagai pelatih. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya lain untuk menyambung kepada pembentangan pada hari ini. Assalamualaikum, saya Siti Nur Aini binti Daud akan meneruskan pembentangan ini. Okey, untuk anggaran perbelanjaan kempen kita semula ini, kita ada membelikan cenderahati untuk pelatih yang mana harga seunit RM5 dan kita ada 20 pelatih. Jumlah adalah RM100. Bagi cenderahati untuk petugas-petugas pula, harga seunit RM2.40 dan kita ada 6 orang petugas, jadi jumlahnya RM14.40. Untuk pengangkutan ke pusat kita semula ke Tereh, Kelantan, pergi dan balik, jumlahnya melibatkan RM50. Jadi semua jumlah besar RM164.40. Okey, pelaksanaan projek kita ada di fasa permulaan, iaitu pada 21 November 2023 yang lepas. Itu di mana kunjungan hormat ke PPDK Sungai Asap untuk bertemu pengerusi dan penyelia dengan tujuan
Okey, projek mini ini dilaksanakan adalah bagi memenuhi kerja khusus sekolah dan masyarakat di PLI UKM dan menerangkan mengenai kempen kita semula yang boleh dilaksanakan di PDK. Kita memohon untuk menjemput PPDK Bertan Baru juga untuk turut serta dalam projek ini. Dan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang akan dilaksanakan bersama pelatih-pelatih PDK. Antaranya aktiviti yang kita buat ceramah ringkas mengenai kempen kita semula. Sambutan hari kita semula di Malaysia adalah pada bulan November pada setiap tahun. Aktiviti yakin boleh di mana pelatih akan mengasingkan bahan terbuang mengikut tong kita semula yang disediakan seperti kuning untuk botol, biru untuk kertas, hijau untuk kaca dan tin. Aktiviti reka cipta, kita bahagikan pelatih kepada 3 kumpulan dan dengan petugas menjadi fasilitator bagi setiap kumpulan. Di akhir fasa permulaan ini, kita akan buat nyanyian lagu kita semula yang dinyanyikan oleh Didi and Friends. Kita paparkan melalui link YouTube. Okay, seterusnya di fasa pelaksanaan pada 22 November 2023, pelatih datang ke PDK dengan membawa barang-barang terbuang seperti tin, botol dan kertas. Dan aktiviti 1, 2, 3, seterusnya aktiviti 4 kita laksanakan pada hari itu. Okey, di sini kita boleh lihat gambar-gambar sekitar aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan semasa fasa pelaksanaan. Okey, di sini tengok kita boleh lihat ceramah diberikan dan di gambar-gambar ini juga menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan sekitar hari tersebut. Ini pula hasil reka cipta oleh pelatih-pelatih PDK yang dibuat oleh mereka secara kreativiti mereka sendiri. Macam-macam diorang buat dengan tunjuk ajar fasilitator-fasilitator yang kita berikan setiap kumpulan. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada rakan yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Afiatun akan menerangkan tentang fasa akhir kempen kita semula kita yang berlangsung pada 23 November 2023. Okey, pada tarikh ni kami pergi ke Jajahan Ketereh untuk ke pusat kita semula drive-thru yang terletak di dataran Kok Lanas dengan tugasan mensisihkan barangan terpakai yang dikumpulkan di PPDK Sungai Asap B ke dalam tong kita semula yang terdapat di pusat tersebut. Pada hari ini kita bertolak pada pukul 8.30 pagi dan sampai lebih kurang dalam pukul 11.30 macam tu. Dan di situ di pusat kita semula tu selain daripada tin, plastik, kertas dan juga kaca, di situ juga terdapat kita semula untuk pakaian dan juga barangan elektrik. Okey, ini adalah gambar semasa di pusat kita semula tersebutlah. Kita mengasingkan kaca, tin, kertas dan sebagainya lah di situ. Okey, seterusnya. Ini adalah kekuatan yang dapat kami dapati semasa program kempen kita semula dilaksanakan di PPDK Sungai Asap, iaitu aktiviti mudah dijalankan sebabnya kita menggunakan kaedah demonstrasi menerangkan kepada pelatih dan menunjukkan cara untuk memasukkan bahan-bahan terbuang tersebut ke dalam tong yang betul seperti tong hijau untuk tin dan plastik, tong kita semula warna biru untuk kertas dan tong warna kuning untuk kaca. Okay. Perancangan projek juga berjalan dengan teratur dan lancar sebab sebelum tu kita ada buat perbincangan dengan pengerusi dan penyelia lah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti pada fasa pelaksanaan yang telah diterangkan sebentar tadi. Okey, yang kekuatan ketiga adalah para petugas banyak membantulah pada hari tersebut. Petugas-petugas tu kita meminta pertolongan mereka untuk menjadi fesi lah pada hari tersebut. Dan
pada sesi tersebut berlangsungnya sesi 2 hala lah antara ahli kumpulan dengan pelatih dan juga petugas. Okey, namun begitu kita ada lihat beberapa kelemahan lah semasa projek dijalankan. Antaranya hanya terbatas kepada 2 PDK saja, sedangkan di jajahan Gomusang terdapat 5 buah PDK. Kita hanya panggil PDK Sungai Asap dan PDK Betam sajalah untuk ikut projek ni. Yang kelemahan yang kedua adalah pusat kita semula ni terletak jauh daripada Gua Musang lah, hampir 3 jam perjalanan ke Keterih tu. Okey, yang seterusnya adalah kekangan terhadap pemahaman pelatih OKU. Kita kena terang satu-satu, kena tunjukkan cara-caranya, baru mereka boleh memahami apa yang kita nak sampaikan. Yang seterusnya adalah sekiranya kita tidak membuat perancangan yang baik, berkemungkinan masalah teknikal akan berlaku lah. Dan yang terakhir, kekangan terhadap keupayaan pelatih OKU untuk berinteraksi dan memahami terhadap ahli kumpulan kita sendirilah. Sebabnya kita tak rapat dengan mereka, mereka pun tak dapat memberikan respon yang baiklah. Mereka lebih banyak lebih berat kepada pihak petugas sebagai guru mereka untuk berinteraksi lah. Kita melalui perantara kumpulan kita dengan petugas dan juga pelatih. Jadi petugas tu jadi orang tengah lah untuk kita. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada pembentangan seterusnya untuk kumpulan kawan saya. Okey, Assalamualaikum. Saya Assalamualaikum. Saya Afifah akan membentangkan yang seterusnya ialah cadangan penambahbaikan, di mana untuk cadangan penambahbaikannya di mana kita meluaskan lagi penyertaan dengan menggabungkan 5 PDK yang berada di jajahan Gua Musang, dan kita juga dapat menyediakan tong kita semula di setiap PDK yang terdapat di Gua Musang Kelantan. Dan kita boleh memperbanyakkan info-info yang berkaitan dengan kempen kita semula, di mana info tersebut boleh ditampal di papan buletin PDK. Okey, untuk impak pelaksanaan projek kepada peserta pula, di mana kita melihat dapat melahirkan generasi baru yang sentiasa menyayangi dan menghargai alam sekitar, dan kita juga dapat meningkatkan kepercayaan dalam diri pelatih, terutamanya projek yang kita lakukan ini kepada pelatih yang merupakan kanak-kanak istimewa. Dan kita juga dapat mewujudkan kesedaran dalam diri setiap pelatih untuk mengitas semula barangan, buangan secara optimal dan penggunaan bahan mentah. Okey, seterusnya kita juga dapat melatih pelatih dengan betul untuk mengitas semula barang yang dapat dikitas semula. Okey, seterusnya kita dapat melahirkan kemahiran kolaboratif dan pemikiran kreatif di dalam setiap pelatih yang ada di PDK Gua Musang. Okey, seterusnya dengan aktiviti-aktiviti yang kami lakukan dengan mencipta sesuatu produk yang baru, yang baru kepada pelatih untuk penggunaan pelatih di masa akan datang. Macam apa yang diorang cipta pada hari tersebut, diorang boleh gunakan untuk masa yang akan datang, untuk penggunaan diorang sendirilah. Okey, seterusnya penutup. Kempen ini harus diteruskan dalam pelbagai peringkat masyarakat supaya masyarakat lebih mengetahui tentang kepentingan kita semula ni. Okey, kesedaran ini juga harus dipupuk oleh ibu bapa dalam diri anak-anak mereka sejak kecil lagi, di mana diorang sepatutnya mengajar anak untuk tidak membuang sampah di merata tempat ataupun menyayangi alam sekitar. Okey, seterusnya
bagi peranan sekolah pula, mereka boleh memberi info-info ataupun membuat program-program alam sekitar macam ni untuk menyedarkan para pelajar bahawa pentingnya penjagaan alam sekitar. Okey. Okey, itu sahaja, sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.